Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 在我们还没有听上帝的话语之前，我们先要进入祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, berkenanlah berbicara kepada kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang tajam, yang kuat, yang dapat merubahkan kehidupan kami hingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa di dalam iman yang Tuhan karuniakan, kami mesti nyatakan dengan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan, di mana kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 亲爱的主内弟兄姐妹们，早上好！ Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah walaupun pertemuan kita secara online. 我们非常感谢主的恩典，我们今天还有机会能够来参加崇拜会。虽然我们借着上网来敬拜上帝。 Tema kita pada hari ini adalah penghakiman terakhir, 今天我们的主题是最后的审判。 di mana kita akan membaca dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan akan dibacakan oleh Pak Rustam. 今天我们要读的经文是在马太福音第25章31节到46节。31节，当人子在他荣耀里同坐众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝？什么时候见你做客里留你住，或是赤身肉体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是什么时候见你在监里，我们来看你呢？”主啊，主要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上了。我主又要向他们坐在右边的说：你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。因为我饿了，你们不给我吃；我渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身肉体，你们不给我穿；
我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身肉体，或病了，或是在监里，不侍候你呢？王要回答说：我是在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我的身上了。这些人要往永汉里去哪里？一人要看永生里去。Bapak Ibu sekalian, manusia itu bebas untuk menjalani hidup yang sesukanya. 弟兄姐妹，我们人可以随心所愿的活在这个世上， Tetapi suatu waktu kita mesti mempertanggungjawabkan kehidupan ini kepada pribadi yang memberikan hidup kepada kita. 但是有一天我们在是我们生命的面前，我们要负起责任。 Artinya adalah ada penghakiman yang menunggu setiap orang. 就是有每个审判要等待我们， Dan di hari penghakiman itu ada kejutan yang besar akan terjadi. 在审判的日子有许多惊讶的事情要发生。 Banyak orang yang sangat yakin dengan kondisi mereka ternyata terkejut pada waktu itu. 那些有健康的人，在审判的时候，他们知道自己已经感到很吃惊。 Dan banyak orang yang menilai diri mereka sangat rendah akan tercengang karena Tuhan menerima mereka. 他们那个谦卑的人，他们要很自卑的，原来上帝要接受他们。 Namun hal yang paling penting dari penghakiman akhir adalah manusia akan berhadapan dengan hakim yang agung, dengan raja atas segala raja. 那些最后的审判呢，我们要面对万王之王 上帝。 Karena firman Tuhan mengatakan dari yang tadi kita baca di ayat 31 dan 32 bahwa anak manusia itu akan datang di dalam kemuliaannya. 因为我们刚才所读的经文是在3世纪，有一天万王之王要来到我们当中， Dan semua manusia akan dikumpulkan di hadapannya untuk dihakimi. 许多人要聚集在他面前，他要好好的来审判。 Ketika Tuhan Yesus datang dalam segala kemuliaannya, dia bukan hanya datang sebagai raja, tapi datang sebagai hakim. 但是耶稣他不是在荣耀里，单单在荣耀里来，他也是在那个时候做一个法官。 Karena firman Tuhan berkata bahwa Bapa sudah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. 因为我们的上帝已经把这个审判交给他的孩子。 Jadi kita semua manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. 每个人，我们有一天要站在基督的宝座面前， Hari penghakiman itu akan tiba. 审判的日子将要来到了。 Orang-orang mati yang besar dan kecil akan berdiri di depan tahta yang putih yang besar. 那些已经死了的人，无论是他们老人家或者小孩子，有一天他们要站在上帝的宝座面前。 Dan itulah akhir dari bumi ini di mana Tuhan akan melaksanakan penghakiman atas seluruh manusia yang hidup dari abad demi ke abad. 就是那个时候是世界末日，上帝要审判每个世纪的人。 Jadi pada waktu penghakiman itu dilakukan, maka ada dua hal yang akan terjadi pada waktu itu. 当审判的那天，有2件事情当要发生。 Yang pertama akan ada pemisahan. 第一呢，要把它分别出来。 Kalau kita perhatikan dari teks yang tadi kita baca dari Matius 25 ayat 32 sampai 33, 就是我们仔细看马太福音第25章31到32节的话， situ dikatakan bahwa semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Kristus.
众民要积极在基督的宝座面前。 Kemudian ada sebuah kata yang penting bahwa ia akan memisahkan. 最要紧的这个词句就是说，他要把他们分别出来， Memisahkan mereka seorang daripada seorang seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba. 就是分别出来，好像牧羊人分别绵羊以及山羊。 Jadi pada waktu penghakiman akan ada pemisahan. 在审判的日子，当要分别出来。 Di posisi sebelah kanan yang digambarkan sebagai domba dan posisi sebelah kiri yang digambarkan sebagai kambing. 在右边是绵羊，在左边是山羊， Jadi ada dua posisi kanan dan kiri. 有分作两部分，就是向左跟向右的。 Apakah ada di tempat di tengah? 难道有在中间吗？ Tidak ada tempat di tengah-tengah. 没有地方在中间里。 Yang ada hanyalah kitab kehidupan anak domba, dan kalau nama saudara enggak di situ, saudara enggak akan ada di sebelah kanan. 就在生命册，上帝的生命册里，就是你的名字没有在的话， Jadi di dalam pemisahan ini hanya ada dua kelompok orang. 在这个分别里只有两种的人， Mereka yang mati dalam dosa dan mereka yang hidup bagi Tuhan. 那个死在罪恶当中的人，或者死在这个永生当中的人。 Tidak ada status antara, tidak ada orang yang netral di sini. 这个时候呢，没有好像很中间的人， Tidak ada kondisi antara bertobat dan tidak bertobat. 就是没有那些悔改或者不悔改， Tidak ada satu kondisi antara berdiam dalam kegelapan dan berdiam dalam terang, enggak ada. 没有停顿在这个黑暗里或者光明当中， Hanya ada salah satunya diam dalam terang atau diam dalam gelap. 只有那些在光明当中或者在黑暗当中的人。 Siapa yang percaya akan dibaptis dan dibaptis akan diselamatkan. 每个人相信的，他要受洗，他要必定得救。 Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 那些没有相信的，他被受刑判。 Jadi hanya ada dua kondisi itu, percaya akan diselamatkan dan tidak percaya akan dihukum. 这个情况只有两个，那些相信的必定得到永生，那些不相信的，他们要被审判。 Hanya ada dua kelompok, domba dan kambing. 只有绵羊以及山羊， Tidak ada domba KW-KW, tidak ada kambing KW-KW juga. 或者没有第二等的绵羊，或者第二等的山羊。 Pemisahan ini yang dilakukan oleh Tuhan adalah sebuah pemisahan yang sangat tajam sekali. 这个上帝这样的分别是分别得很清清楚楚的。 Ketika dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara ada yang tidak percaya, maka suatu waktu dalam penghakiman akan terjadi pemisahan. 或者在你家庭里，在你工作的职场里，那些没有信主的，有一天他们要分别得很清楚。 Dua orang yang bekerja di kantor, mungkin teman kita, suatu waktu akan terjadi pemisahan pada waktu hari penghakiman. 那些我们在公司里两个人在那边工作，当耶稣的审判来的时候，他们要把它分别出来。 Dua orang dokter suatu waktu pada hari penghakiman akan ada satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. 那两个医生呢有分别，有一天他们要在左，另外一个医生在右。 Pegawai-pegawai saudara suatu waktu pada hari penghakiman akan ada sebelah kanan dan akan ada sebelah kiri. 你的工人有一天也是他们要分别的，有的在左，有的在右。 Orang tua dan anak dalam sebuah rumah ketika ada yang tidak percaya, maka suatu waktu pada hari penghakiman akan ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. 做父母跟孩子的，要是他们有信耶稣的话，有一天他们要分别，有在左的，在右的。 Suami istri yang salah satunya belum percaya, satu waktu juga akan dipisahkan, satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri. 我们夫妇就是当中没有信主的，有一天也是要分别，一个在左，一个在右。 Satu akan bersuka cita, satu akan menangis. 有一个他要充满着喜乐，但是另外一边呢，他们要哭泣。 Jadi kelak di hari penghakiman terakhir 在最后的这个审判里， akan ada tangisan dan akan ada sukacita.
那个时候有哭泣，也是有喜乐。 Akan ada ratapan orang tua, akan ada ratapan anak. 在那边有哭泣，就是老人家的哭泣，孩子们的哭泣。 Akan ada ratapan suami, akan ada ratapan istri di sana. 在那边也是有做丈夫的哭泣，做妻子也在那边的哭泣。 Akan ada ratapan ayah dan akan ada ratapan ibu. 有父母亲的哭泣。 Di mana mereka akan diusir selama-lamanya jauh dari hadirat Tuhan. 那个时候他们要被赶出去，离开这个上帝的宝座。 Di depan penghakiman itu, di depan sang raja segala raja itu akan ada duka yang mendalam. 在万王之王的面前，当有最伤心的事情。 Teman dan kerabat, anggota keluarga, suatu waktu pada hari penghakiman ketika salah satunya tidak percaya akan berpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. 就是说，我们有一天，我们最好的朋友，我们的家人，就是他们没有信主，他们要跟我们永远的离别。 Saudaraku, perpisahan memang sangat menyakitkan. 本来离别是本来非常最伤心的事， Apalagi bagi yang terhilang. 或者我们，特别是我们逝去的， Saya rasanya tidak tega mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang saya tahu dia tidak akan kembali dan dia akan binasa sampai selama-lamanya. 我不太忍心的对那些他没有信主的，我对他告别，因为我们永远不能够再见面了。 Tetapi itu tidak harus terjadi asalkan saudara bertobat dan anggota keluarga saudara yang belum percaya pada Kristus beritakan Injil kepada mereka. 那些其实这个事情不会发生，若是他们还活着的时候，我们可以向他传福音，他们会改。 Pemisahan ini adalah pemisahan yang sangat tajam sekali. 这个分得很清清楚楚的 Ini adalah pemisahan antara Tuhan dengan iblis. 这个是分别，就是好像上帝以及魔鬼一样， Ini pemisahan antara surga dengan neraka. 这个是好像天堂跟地狱， Ini pemisahan antara kebahagiaan dan kesengsaraan. 就是幸福或是我们在痛苦当中、受难当中， Ini pemisahan antara kemuliaan dan kehinaan yang abadi. 就是说这个是荣耀或者被羞辱。 永远的羞辱， Ini pemisahan antara kegembiraan yang tak terbatas dan kesedihan yang tidak pernah berakhir. 就是我们很有喜乐，或者这个痛苦是永远不会离开我们的。 Ini pemisahan antara kemenangan dengan ratapan. 这个是我们得胜，或者我们在那边哭泣。 Ini pemisahan antara pesta dan kertakan gigi. 就是说我们这个是在我们百元戏，或者我们这个。 咬着牙齿， Saudara, pemisahan ini bukan berbeda dalam derajat kemuliaannya, bukan. 这个分别呢，不是说我们这个荣耀的分别， Bukan bahwa yang satu itu lebih mulia, yang lain itu lebih kurang kemuliaannya. 不是有一些人他们更荣耀，或者另外一个人另外一种人他们比较低的荣耀。 Tetapi ini merupakan pemisahan antara sorga dengan neraka. 这是分别是好像天堂以及地狱 Dan ini merupakan pemisahan yang final. 这个是最终的这个分别。 Tidak ada lagi jembatan yang akan menghubungkan jurang kebinasaan itu. 没有桥梁能够永死的， Tidak ada lagi harapan untuk bisa melihat mereka itu keluar dari sana. 没有盼望他们能够从那边出来。 Kalau saya bisa katakan kuncinya itu sudah hilang, nggak bisa dibuka lagi. 我可以这样说，这个钥匙已经不见了，再不能够用了， Tidak pernah bisa keluar dari keputusasaan itu. 永远不能够在这个灰心上当当中出来， Itu akan selama-lamanya, selama-lamanya. 这是永永远远的， Dan tidak ada pemulihan lagi. 完全不能够恢复了。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Inilah yang disebut sebagai kematian yang kedua. 这是我们可以说是第二次的死亡。 Kalau kematian pertama masih bisa dilayani oleh pendeta. 第一次的死亡，
可以请牧师来服侍我们。 di mana ada kebaktian tutup peti, ada kebaktian penghiburan, dan ada kebaktian pemakaman ataupun kremasi. 或者我们可以举行这个入牧礼，或者安慰礼拜，或者出殡礼拜。 Itu kematian yang pertama. 这是第一次的死亡。 Tapi kematian yang kedua ini adalah pemisahan tubuh dan jiwa selama-lamanya dari Allah yang kekal. 这是第二次的死呢，我们灵跟体已经是分别了，跟上帝分别，永永远远的分别。 Kematian yang kedua itu bukan pemusnahan, bukan. 这个第二次的死不是我们完全灭亡了。 Kalau kematian pertama, tubuh kita itu hancur dan habis, roh kita kembali, kalau kita percaya kembali kepada Allah, dan kalau yang tidak percaya akan menerima hukuman. 我们第一次的死，要是我们相信主的话，我们肉体虽然腐烂了，但是我们的灵已经回到上帝的面前。而且我们受刑罚。 Kematian kedua ini bukan pemusnahan. 这个我们第二次的死不是我们被除灭了。 Kematian kedua merupakan kematian tanpa kematian. 就是我们死亡完全不是死亡。 Penderitaan yang tanpa akhir. 这个痛苦不会永远的痛苦。 Kesengsaraan tanpa belas kasihan. 这是没有怜悯的这个我们的痛苦。 Kesedihan tanpa penghiburan. 这个伤心是不能够受安慰的。 Dan tersiksa tanpa henti. 就是说我们被虐待是没有正己的。 Inilah yang akan terjadi ketika pemisahan itu terjadi pada waktu akhir zaman ketika sang raja itu melakukan penghakiman. 就这个事情当要发生，当万王之王最后的时候，他要来审判我们。 Akan ada pemisahan, satu di surga dan satu akan di neraka. 就是要分别，一个在天堂里，另外一个在地狱里。 Saudara, hal ini berarti kita ini manusia itu tidak semuanya berjalan menuju arah yang sama. 我们每一个人不是走同样的方向， Satu akan di surga, satu akan di neraka. 有一个要在天堂里，另外一个要在地狱里。 Jalan yang berbeda akan menuju akhir tujuan yang berbeda. 就是我们走的这个路途，最终他们的目的是不一样的。 Pada hari ini ada banyak orang mengatakan jalannya macam-macam tapi tujuannya hanya satu. 这个时候很多人讲，虽然很多的路，但是我们的目标只有一个。 Tapi firman Tuhan dengan jelas kita baca, tujuannya itu tidak semua orang menuju ke satu tempat yang sama. 但是我们叫做上帝的话，我们看到，虽然很多路，但是终点或者目的不是同一样的。 Akan ada pemisahan, satu di surga sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. 当然有分别，有一个在天堂里，一个在地狱里。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Bagi kita yang belum percaya kepada Kristus pada hari ini, 就是我们当中还没有相信主耶稣的， saya undang saudara untuk percaya kepada Dia. 我邀请你们能够快快的相信主耶稣， Karena suatu waktu akan ada penghakiman. 因为总有一天这个刑罚要临到我们， Akan ada pemisahan suatu waktu. 当有一天要这个分别， Dan pada waktu itu sudah terlambat bagi saudara untuk bertobat. 那个时候已经迟到了。若是你们要悔改， Hal yang kedua, 第二， pemisahan itu ditentukan berdasarkan perbuatan. 这个分别呢，照着你们的行动。 Saudara, apakah aturan yang dipakai oleh hakim itu, raja segala raja Kristus, ketika dia memisahkan orang-orang tersebut? 这个万王之王他用什么来分别这个条例呢？ Aturan pemisahan itu adalah berdasarkan tindakan dan perbuatan. 就是操作你们自己的一举一动，就是操作你们的行为。 Ayat 35 sampai 36 yang tadi kita baca dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. 就是说，35节到36节，当我饿着肚子的时候，你给我吃； Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. 当我口渴的时候，你给我喝； Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
当我做客旅的时候，你留我在住在你的家； Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. 当我赤身露体的时候，你给我衣服穿； Ketika aku sakit, kamu melawat aku. 当我病的时候，你来看顾我； Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 当我在监牢里，你来看我。 Jadi tindakan-tindakan yang disampaikan oleh hakim ini 就是这个法官，他我们的这个行动， selaku tindakan atau perbuatan akan menjadi aturan penghakiman akhir. 这个行动呢，决定我们这个最后的审判。 Wahyu 20 ayat 12 sampai 13 mengatakan seperti ini. 这个在经文就是告诉我们， Bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. 在启示录告诉我们，那些死的人照着他们的行为来审判他们。 Matius 16 ayat 27 berkata hal yang sama. 马太福音也是同样的讲这些， Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 就是他要报应给每一个他们的行为。 Roma 2 ayat 6 berkata hal yang sama. 罗马书第2章也同样的记载， Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 就是他要报应那些照着他们的所做的。 Dan Wahyu 22 ayat 12 berkata hal yang sama. 启示录第22章也是同样这样讲， Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 他要报应照着他们所做的。 Lalu mungkin kita bertanya, 要是有可能，我们就这样问： apakah kita diselamatkan oleh perbuatan? 是不是我们得救是靠着我们的行为吗？ Sudah tentu tidak. 当然是不是。 Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan. 我们得救并不是靠着我们的行为， Kita tetap diselamatkan oleh iman. 我们得救就靠着我们的信心。 Tapi kenapa penghakiman dilakukan dengan dasar perbuatan? 但是为什么这个审判是靠着我们的行为呢？ Padahal keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus dan tidak mungkin perbuatan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. 其实我们得救是我们靠着上帝，不是靠着我们的行为。 Saudara, kita mesti mengingat bahwa ketika Kristus duduk di tahta, dia duduk sebagai raja dan sebagai hakim. 我们知道，我们的上帝他在他的宝座上，他是一个法官。 Dan kalau sebagai hakim, hakim itu ketika memberikan penghakiman selalu menilai tindakan, karena itu adalah bukti. Tindakan merupakan bukti. 当一个法官审判的时候，他就看你的行为，因为行为是一个证据。 Hakim akan selalu menilai dengan bukti. 这个法官是常常照着你的证据。 Oleh karena itu, penghakiman dilakukan berdasarkan perbuatan, karena perbuatan adalah bukti dari iman kita. 就是你得救就靠你的行为，因为照着我们所做的一些。 Alasan kedua kenapa penghakiman dilakukan berdasarkan perbuatan 第二呢，为什么我们得救靠着我们的行为呢？ adalah karena kaitan antara iman dengan perbuatan itu sangat erat sekali. 就是这个信心跟我们的行为有这个密切的关系。 Iman saudara itu dibuktikan melalui perbuatan. 你们的信心靠着你们行为能够表露出来。 Perbuatan merupakan bukti dari keselamatan yang kita sudah miliki. 我们的行为就是表露说我们已经得到了永生。 Kalau kita sudah lahir baru, pasti akan sebuah kehidupan yang baru, perbuatan yang berkenan pada Tuhan yang kita lakukan. 就是我们已经得到永生了，我们我们就可以得到我们能够表露出来。 Jadi iman harus diwujudkan dalam perbuatan baik, dan perbuatan baik yang benar tidak lain merupakan bukti dari iman yang sejati yang saudara miliki. 就是我们得救，我们就靠着我们好的行为。 Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. 在雅各书告诉我们，若是我们
信心没有行为是死的。 Dan Tuhan Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. 不是说到那个时候，不是说大家喊着说主啊主啊，并不是能够进到天国，那是照着他们的行为。 Jadi pada waktu sang hakim itu melakukan penghakiman menurut perbuatan baik, 要是这个法官照着我们的好行为， maka penghakiman menurut perbuatan baik sesungguhnya adalah penghakiman menurut iman, 就是我们的行为就是靠着我们的信心， yaitu iman yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik. 我们的信心表露出来我们的好行为。 Sudah perhatikan dalam Matius pasal 25 ayat 34. 我们看这个马太福音， Situ dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. 就是被上帝赐福的，你们已经蒙福了。 Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 就是当创世以前，上帝为你们预备的这个地方。 Jadi mereka akan diberikan kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. 就是照着当他创造世界的时候，这个已经赐给了他们。 Jadi kata terimalah berarti sebuah hadiah yang diberikan kepada mereka. 这个礼物是送给他们的。 Jadi domba-domba itu selamat bukan karena hidup mereka diteliti dan kemudian baik, tapi karena sudah ada anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka sebelum dunia dijadikan. 这个绵羊是照着上帝没有创造以前，已经赐给了他们。 Dan karena mereka sudah menerima anugerah itu, maka mereka bisa melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan puji pada waktu itu. 就是说，当他们已经领受了上帝的恩典的时候，他们就能够做一些很好的事情。 Mereka bisa memberikan makan kepada yang lapar karena mereka terlebih dahulu sudah diberi makan oleh Tuhan. 他们看到人家肚子饿，他们能够给人家吃饱，因为之前上帝已经赐给他们了。 Mereka bisa memberikan pakaian kepada yang telanjang karena kasih Allah sudah terlebih dahulu diberikan pada mereka. 当他们看到赤身肉体，他们就能够给他们衣服，因为之前上帝已经赐给他们了。 Mereka bisa membesuk orang yang sakit karena Allah terlebih dahulu melawat akan jiwa mereka. 当他们看到病人的时候，他们能够去看他或探访他，因为他之前已经得到了。 Nah, pada waktu mereka lakukan perbuatan-perbuatan baik itu, orang-orang ini enggak pernah bermimpi akan diberikan imbalan oleh Tuhan. 当他们这样做一些好的事情的时候，他们没有做梦，上帝要报应他们。 Mereka melakukan itu karena kasih mereka pada Tuhan. 他们这样做就是因为他们爱他们的上帝。 Mereka enggak berani mengharapkan imbalan atau upah. 他们完全不敢要上帝回报他们。 Karena mereka lakukan semuanya karena kasih mereka pada Tuhan. 他们这样做就是因为他们爱他们的上帝。 Dan itu kemudian dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan mereka. 就是在做他们的行动，他们表露出来。 Makanya mereka itu terkejut sekali ketika Tuhan mengatakan, engkau sudah melakukan itu untukku. 就这样，他们感到很吃惊，因为主说你们已经做到了这个事情。 Jadi penghakiman akhir akan selalu menimbulkan kejutan-kejutan, saudara. 就是最后的审判，当有许多惊讶的事情发生。 Baik itu bagi orang benar maupun bagi orang yang jahat. itu特别是对那些义人或者恶人。 Orang yang sudah menerima penebusan akan selalu merasa enggak layak untuk menerima itu. 那些已经得做了，他们表示说，他们完全不配要领受这些。 Makanya ketika diberikan mereka terkejut. 被上帝给他们的时候，他们感到很吃惊。 Orang berdosa selalu merasa layak dapat upah. 那些犯罪的人，他们常常就是说，他们已经配得领受。 Tapi ketika enggak diberikan mereka kaget. 就是上帝没有赐给他们，他们就很吃惊。 Karena mereka mengabaikan konsep kasih karunia. 因为他们忽略了这个上帝爱的怜悯。 Saudara, respon dari dua kelompok ini adalah respon yang kaget. 这种的人，他们的回应是很吃惊的。 Kapan kami memberimu makan Tuhan? 我们什么时候给你吃呢？
kapan kami membesukmu? 我们什么时候来看你？ Kapan kami lakukan ini dan itu? 我们什么时候做这个做那个？ So, kenapa mereka kaget? 为什么他们吃惊呢？ Karena tujuan mereka lakukan itu bukan untuk dapat jasa keselamatan. 因为他们这样做，必须说对得救一些的功劳。 Mereka lakukan semata-mata karena dorongan hati yang sudah diperbaharui. 他们这样做，因为他们心已经被重造了。 Itu hanyalah merupakan cara hidup mereka. 这是他们生活的方式， Berbeda dengan kambing-kambing yang ditaruh sebelah kiri. 比这个山羊不一样。 Mereka tidak sadar bahwa mereka pernah menolak untuk memberikan makanan kepada Kristus ketika orang lapar dan haus. 他们没有醒悟到，当他们看到一些饥饿的人，他们没有给他们吃。 Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka acuh kepada Kristus, 他们没有醒悟到，他们对主完毫无关系， ketika mereka mengabaikan Kristus, 他们忽略了基督， ketika mengabaikan tawaran keselamatan dari Tuhan, 当他们忽略了上帝给他们得救的这个 maka 盼望， itu sesuatu yang fatal untuk mereka. 对他们来说是一个很惨的事情。 Saudara, orang yang sebelah kiri ini dihukum bukan karena mereka sudah lakukan kejahatan yang mengerikan, bukan. 他们这样左边的人，他们这样不得救，不是说他们做了一些作恶的事情， Tapi mereka gagal melakukan apa yang benar. 他们失败了做一些好的事。 Dosa kelalaian itu sangat berbahaya, saudara. 这个忽略的罪是在很危险的。 Kalau kita perhatikan dalam Matius 25, gadis yang bodoh itu lalai. 这个在马太福音25章，那些愚笨的童女，他们已经忽略了。 Dan kembali kambing ini juga lalai. 这个山羊也是忽略了， Gagal melakukan apa yang baik. 就是忽略了他们应当做一些好事。 Dan kelak di hari penghakiman akan menyingkapkan bahwa keselamatan dan hidup kekal itu bergantung pada relasi kita dengan Kristus. 最后的这个审判，就是靠着我们与上帝的密切的关系。 Tapi ini bukan berarti kita bisa hidup semaunya kita. 但是这样并不是说我们能够生活在随心所愿， Karena kelak setiap kita dituntut pertanggungjawaban atas setiap perbuatan-perbuatan kita. 因为有一天我们要在上帝面前负起责任，我们所做的一些。 Teks hari penghakiman ini menegaskan betapa seriusnya pergumulan moral itu dalam hidup orang Kristen. 就是说，最后的这个审判，靠着我们这个道德是多么的可怕， Itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. 这是不能够我们忽略的。 Itulah sebabnya Petrus mengatakan supaya sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. 就是说，彼得说，你们要这个信心要加上你们的行为， Dan kepada kebajikan pengetahuan. 就是你们的知识， Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. 就是除了这个知识，你们也是要节制， Dan kepada penguasaan diri ketekunan. 就是要恒心， Dan kepada ketekunan kesalehan. 就是我们要成为一个义人。 Kita jangan tenang-tenang kalau kita nggak punya satu kehidupan yang berubah, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. 我们不要感到很安心，就是我们的生活不能够讨上帝的喜悦。 Jangan sampai satu waktu kita tersandung di hari penghakiman. 不要我们有一天在审判的时候，我们已经跌倒了。 Di mana Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. 那个时候，上帝对我们说，我不认识你。 Sudah ingat hari penghakiman itu merupakan penghakiman iman. 那个时候审判是审判你的信心， Dan Tuhan akan menghakimi iman saudara, apakah itu ada enggak dalam perbuatan-perbuatan saudara. 上帝要审判你的信心，是不是有一些的行动？ Dan hari penghakiman itu hari yang penuh dengan kejutan. 那个审判的日子是一个很多刺激或者惊讶的事。 Jangan sampai kita terkejut seperti golongan kambing-kambing tersebut. 我们不要我们成为审判的时候，我们吃惊，好像这个山羊一样。 Namun kita bersyukur kalau kita terkejut seperti domba-domba itu. 我们感谢主，因为我们好像绵羊一样。 Dan ingatlah hari penghakiman merupakan sebuah hari pemisahan. 这个审判的日子就是
分别的日子， Di situ akan pemisahan yang tajam sekali 这个要分别得很清楚， dan tidak bisa dibalik lagi. 完全不能够再重复倒回来 Oleh karena itu, bagi anggota keluarga saudara yang belum percaya pada Kristus, 啊。对于我们家庭的成员还没有相信基督的， kalau kita punya teman yang belum percaya pada Kristus, 就是我们有好的朋友，他们还没有相信基督的话， bayangkan suatu waktu mereka semua akan duduk dan situ akan dipisahkan. 那我们可以想象那一天我们要跟他们分别出来。 Tapi jangan sampai hal itu terjadi. 我们盼望这个事情在那一天不要发生出来。 Bahwa mereka dalam doa dan beritakan Injil kepada mereka. 我们要为他们祷告，也要向他们传福音。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们要一起祷告。 Minta Pak Rustam berdoa. 天父上帝，我们要满心感谢你，主啊，你借助你的仆人把你的话语讲解出来。我们看到我们的四周围，我们的亲戚、我们的朋友，还有许多的在救恩门外的，主啊，你帮助我们，主啊，叫你把负担放在我们的心上，我们能够向他们传福音，带领他们信主，免得有一天他们要走灭亡的道路。主啊，也特别为着我们教会还有许多他们对得救的问题不清不楚的，主啊，可怜他们，主啊，你也教导我们这个能够关心他们，向他们辅导他们，带领他们一个一个的来到你的面前。主啊，我们盼望有一天我们嘉应堂的每个会友，我们都能够在天家里再见面。主啊，求你帮助我们，帮助我们的教会，听我们祷告，靠主耶稣基督名求的，阿门。 Amin.